Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha atau sahaja Ismail berpuas tentang perasaan ceramah Rahman bin Faham merupakan satu serangan pesan ceramah yang dimati Rahman bin Garib dan kawan murid Syarifat Garib merupakan fokus dalam merupakan bidang rakan-rakan guru kepada panel kita iaitu pertamanya Encik Muhammad bin Syamsuddin SIC kelas IPED di Tangkak, juga penyaras kajian tindakan daerah, dan juga Cikgu Muhammad bin Bahari, berarti utama kajian tindakan daerah Selarena. Selamat datang semua ke PLCD ini, guru kita Secret of Success. InsyaAllah pada hari ini konsep ilmu kita berkaitan dengan pada perkara yang perlu kita ambil berat tentang keperluan-keperluan dalam kajian tindakan yang mana pembentangan akan dijalankan oleh dua orang pembentang Dr. Muhammad. InsyaAllah kita teruskan majlis kita Dr. Pusat Muhammad Azmi bin Putih dan mungkin baca doa. Majlis dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada petang yang mulia ini 12 Ogos 2021 Masihi bersamaan 3 Muharram 1443 Hijrah, dengan rasa rendah diri kami bermunajat hidayah-Mu agar jadikanlah majlis kami ini program PLC kedua peringkat SMK Muhammad bagi tahun 2021 Masihi ini sebagai majlis yang Engkau redai dan berkati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Sattar, Ya Jabbar, Ya Allah, wahai Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan program PLC ini pada petang yang berbahagia. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon kepada-Mu agar berkatilah majlis ini dengan limpah kasih sayang-Mu. Semoga segala usaha kami dalam melaksanakan program ini dapat membantu guru-guru kami dalam memberi pengajaran dan pembelajaran terbaik kepada anak-anak didik mereka di sekolah ini. Seterusnya, dapat mendorong pelajar terus belajar dengan baik dan cemerlang di sekolah ini. Di saat ini juga, kami rafakkan permohonan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau meneruskan kecemerlangan dan kegemilangan yang sudah kami perolehi di bidang akademik, kurikulum dan pembinaan sosial yang terpuji dalam diri anak-anak pelajar kami di sekolah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga memohon kepada-Mu agar kurniakan kepada pelajar kami kekuatan dan kesabaran agar mereka menjadi pelajar yang berketerampilan
dapat menghayati ciri-ciri disiplin yang tinggi, memberi akhlak yang mulia serta menjadi pelajar yang beretika dan cemerlang dalam kehidupan mereka dunia ini. Ya Allah, berkadar usaha-usaha kami ini, mudah-mudahan program PLIC ini dapat meningkatkan kecemerlangan dan kegigilangan di SMK Mamat ini, ya Allah. Padamu, ya Allah, kami mohon. Allahumma zal jawdi wa rahmah. Ya Allah, anugerah kepada kiranya kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, akan keselamatan dan keafiatan serta penjagaan dan perlindungan yang berterusan. Kepada Duli Yang Amat Mulia Raja Zahid Sufiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Yang Mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam Paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja. Juga kepada para pemimpin, ibu bapa kami, guru-guru kami dan seluruh rakyat negeri Johor Darul Ta'zim akan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian. Seterusnya, jadikan negeri kami sebuah negeri yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat di sisimu, agar agama, bangsa dan negeri Johor Darul Ta'zim akan terus menjadi sebuah negeri yang bermaruah, berdaulat, kukuh dan mampu menghadapi segala cabaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah majlis kami ini sebagai majlis yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara dari kemukaan-Mu, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azmi di atas bacaan doa sekali. InsyaAllah rakan-rakan sebelum kita teruskan juga sukses ni, kita dengar kata-kata yang disampaikan oleh penerangan guru seorang mengasuh Muhammad yang sentiasa memberikan galakan untuk kemajuan dan tindakan di peringkat sekolah. InsyaAllah kita jemput Eji Sakian Ismail untuk menyampaikan kata-kata harian. Yes, boleh dengar suara saya? Ya, Tuan. Okey, tengah hujan lebat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah bi'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Cikgu Muhammad Zaki selaku moderator pengajian kita pada petang ini. Yang saya hormati Cik Muhammad Zaki juga, Muhammad Zaki Samsudin, SIC Plus, TWED, PPD Tangkak. Yang dihormati Cikgu Nomala binti Bahari, JU Kajian Tindakan Daerah Tangkak, rakan-rakan pelong kanan, rakan-rakan guru kanan, ahli panel, Cikgu Nur Akasha binti Nordin dan juga Cikgu Nur Azura binti Mahin, guru-guru yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama dalam satu slot yang kita namakan PLC kali kedua Secret of Success, yang mana ia merupakan salah satu pendekatan ataupun salah satu langkah yang SMK Mamat cuba menyahut seruan daripada pihak PPD khususnya untuk menjadikan SMK Mamat sebagai showcase sekolah menengah di daerah Tangkak. Saya amat bersahati dan mengalu-alukan kehadiran Cik Muhammad Zaki dan juga Cikgu Nomala kerana dapat sama menyertai majlis kita pada petang ini. Dan saya juga ucapkan setinggi tahniah syabas kepada jawatankuasa khususnya Biro ataupun jawatankuasa kajian tindakan SMK Mamat dan juga kepada panel, kepada Cikgu Nakasha juga merupakan penyarah bestari SMK Mamat dan juga Cikgu Azura binti Mahin yang merupakan guru cemerlang JKT SMK Mamat. Jadi saya ambil kesempatan sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah syabas kepada kedua-dua ahli panel atas
kesudiannya untuk berkongsi. Tajuknya pun secret. Secret tu maknanya rahsia. Jadi kalau rahsia tu kita nak membongkar, kita nak menggali dan kita juga untuk membugarkan. Semata-mata talenta bukan, untuk menjadikan showcase bagi SMK Tun Mahamat dan Tun Mahamat sebagai best school in town. Dan dalam masa yang sama kita nak menyahut seruan daripada PPD Tangkak ke arah GT5. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang kita ambil khususnya untuk warga SMK Tun Mahamat. Jadi dalam keadaan norma baru ini, saya pasti dan percaya rakan-rakan guru telah pun didedahkan cara, kaedah dan juga pendekatan bagaimana kita ber-PLC ataupun ber-LDP dalam keadaan Google Meet, dan diharapkan sepanjang tempoh acara majlis kita ini tidak ada gangguan khususnya berkaitan dengan talian dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih tahniah kepada guru-guru kerana dapat menghadirkan hari masanya pada hari ini, khususnya selepas kita penat lelah menghadapi PDPR kita, dan dalam masa yang sama kita juga ambil kesempatan untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan kemahiran kita khususnya dalam kita menangani anak-anak kita dalam suasana PDPR ini. Jadi sekali lagi ucap terima kasih tahniah. Mudah-mudahan segala usaha kita ini diberkati Allah SWT, dan mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan nanti akan memberi manfaat khususnya kepada warga SMK Tun Mahamat. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Safian bin Ismail, Pengetua Sekolah Pengangkatan Tun Mahamat atas ucapannya sebentar. Okey rakan-rakan, sebelum kita terus pada PLC dua kita, Secret of Success, saya akan memperkenalkan dua orang pembentang kita yang tak asing lagi di Sekolah Menengah Tun Mahamat. Okey, yang pertamanya adalah Cikgu Akasha bin Nordin. Okey, Cikgu Akasha bin Nordin, jabatannya inovasi sistem Takasa peringkat kebangsaan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis kajian tindakan dashboard kehadiran, dan utamanya peranannya di Sekolah Kebangsaan Tun Mahamat adalah guru generasi bestari. Kita makan Cikgu Akasha pada PLC kita ini. Ya, selamat datang. Okey, seterusnya saya perkenalkan Cikgu Azura binti Mahin. Kalau ikutkan dia punya datanya terlalu banyak, bermula dengan pencapaian-pencapaian bermula daripada peringkat sekolah lagi hingga peringkat universiti pada tahun 2007, mendapat anugerah dekan untuk Majlis Communication ke-39 di Campus Kedai. Okey, di situlah bermulanya kecemerlangan Cikgu Azura. Tahun 2019 banyak anugerah yang didapat di peringkat negeri dan juga peringkat daerah dan juga negeri. Okey, seterusnya kita ambil yang penting agaknya. Okey, pernah mendapat anugerah. Okey, anugerah inovasi timbalan pengarah pendidikan negeri Johor pada tahun 2017. Okey. Pada tahun 2019 mendapat anugerah guru inovatif negeri Johor, dan pada peringkat 2019 pada peringkat kebangsaan, okey, untuk menyertai pertandingan robotik. Itu adalah antara kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Cikgu Azura. Okey, selamat datang Cikgu Azura. Terima kasih Cikgu, selamat datang. Okey, sekarang kita pada SIC Plus kita, Cikgu Muhammad Zaki mula berkhidmat pada tahun 2005. Dilibatannya dari 2010 hingga 2020 menyelaras program kebangsaan, iaitu kebangsaan PDLA, dan pengumpul item teori dan amali STM. Tahun 2012 merupakan pegawai latihan operasional tahap 3 dan pemegang sedia tahap 3 motorcycle sebesi. 2013 mendapat anugerah penguatan cemerlang. Yang kedua, pembentang kertas Konvensyen Kebangsaan peringkat guru anjuran PIBG JPN KPM
Dan banyak lagi lah kalau saya nak sebut ni terlalu banyak. Dan yang pentingnya setiap tahun hantar kajian tindakan. Okay. Jadi selamat datang kepada pegawai SIC kita Encik Muhammad Zaki untuk petang ini. Okey, sebelumnya penerja jemputan kita Cikgu Nur Mala merupakan Johan Guru Inovatif Daerah Tangkak 2014-2016, anugerah Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Johor, okey, kategori inovasi. Naik Johan Guru Inovatif Negeri Johor tahun 2017, naik Johan Guru Inovatif 2019 peringkat Negeri Johor, dan pembentang laporan inovasi e-Colloquium pembelajaran sepanjang hayat peringkat kebangsaan 2021. Okay, selamat datang diucapkan pada Cikgu Mala dalam program KSC SMK Tomamat kedua ini. Okey rakan-rakan, kita teruskan slot kita dengan mendengar pembentang pertama. Slot pertama daripada Cikgu Nur Akashah bin Nordin. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Mat Zaki bin Saleh, moderator PRC kali kedua, Secret of Success pada petang ini. Yang berusaha Cikgu Sapian bin Ismail, Pengetua SMK Tomamat. Yang dihormati Cikgu Abdul Rahman bin Buang, GPK Pentadbiran, Tuan Haji Rahiman bin Garib, GPK HAM, Masa Rizat binti Haji Khalid, GPK Core Curriculum, guru-guru penolong kanan, juga pasangan panel saya, Cikgu Azura binti Mahin, guru cemerlang GKT, panel jemputan, iaitu sahabat saya, Encik Muhammad Zaki bin Samsudin, SISC Plus, TVET, PPD Tangkak, penyelaras kajian tindakan daerah. Cikgu Zaki juga dulu ada kenangan manis bersama-sama semasa membawa pasukan PSKPP Tangkak buat kali pertamanya, dan beliau sebagai pengurus, tahniahlah kerana berjaya membawa pasukan bola sepak senior tempat yang ketiga negeri Johor. Tahniah kepada beliau dan juga kepada Cikgu Normala binti Bahari, Jurati Utama Kajian Tindakan Daerah Sekolah Rendah, serta yang saya amat berterima kasih pada guru-guru SMK Tomamat sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahniah semuanya, semua guru yang di sekeliling saya ini semuanya hebat-hebat belaka. Okey. Jadi hari ini saya akan ke slot yang pertama, iaitu successful story. Sebelum saya mulakan bicara yang taklah seperti pujangga, hanya sekadar kongsikan apa yang ingin sama-sama kita perolehi. Sila namakan model basikal ini. Sila tulis di ruangan mesej, di ruangan chat. Siapa betul, saya akan hadiahkan satu emoji. Tuliskan di ruangan chat apa nama model basikal ini. Okey, dia punya hint ataupun dia punya ni adalah basikal yang digunakan oleh Datuk Azizul Aswang Datuk Azizul Asni Awang. Okey. Nanti saya tengok di ruangan chat siapa yang ada betul yang menjawabnya. Okey. Cikgu Tajudin, WSR Votek. WSR Votek, tak boleh copy paste saya tahu. Tak boleh copy paste. Tapi saya tahulah kalau copy paste kan. Okey. Okey, saya nampak di situ ada jawapannya yang betul, ada jawapannya belum sempurna. Okey. Jadi
Inilah jawapannya. Ya, WSR Vortex. Okey, kalau kita lihat bicycle ini hanyalah adalah faktor-faktor yang memberi sukses, successful story kepada Datuk Azizul Asni Awang. Okey, di mana beliau baru-baru ini berjaya merangkul pingat perak bagi sukan Olimpik. Satu kebanggaan kepada kita kerana di sebalik kejayaan beliau mempunyai satu successful story yang tak didendangkan. Okey. Kita sangat-sangat bersyukur pada hari ini kerana kita berada dalam profession yang mulia sebagai guru dan juga pada hari ini saya akan kongsikanlah. Okey, kongsikan satu iaitu paparannya tak nampak. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Okay, sekejap. Okey. Sekejap, saya buat edit sekejap. Mungkin saya tercopy paste kan. Sekejap. Boleh cikgu, boleh, tak ada masalah. Belum habis lagi introduction. Kan, tadi baru induksi, ni introduction cikgu pula nak cakap. Okey. Syukur pada Tuhan lah. Dengan limpah kurnianya dan dapat kita bersama-sama pada hari ini. Ini adalah rezeki kita bertemu bersua di alam maya ini. Saya amat bersyukur diberi peluang. Okey, diberi peluang untuk perkongsian slot 1 ini. Jadi saya ni sebenarnya kurang bersemangat. Okey, saya kurang bersemangat. Jadi apa kata berikanlah saya satu semangat dan kekuatan diri dalam diri saya. Okey, cikgu-cikgu untuk saya, semangat untuk saya. Okey. Sekiranya cikgu-cikgu dapatlah sharekan, kongsikan. Okey, kongsikan kamera cikgu masing-masing. Dalam keadaan on. Okey. Kalau boleh lah kan. Kalau boleh sama-sama dengan saya kerana mudah-mudahan kita ni dapat berinteraksi, kita dapat berinteraksi tak syok lah. Okay, tak syok sebab apa? Cikgu tengok saya kan. Cikgu tengok saya tapi saya ni tengok laptop, saya tengok kamera. Okay, pada petang ini biarlah dengan cara ini yang akan memberi lebih semangat kepada saya pada petang ini untuk membuat perkongsian berkaitan dengan successful story ini. InsyaAllah. Okey. Kita teruskan. Untuk saya yakin dan percaya pada petang ini bukan sahaja untuk mengajar, saya bukan untuk mengajar, cuma sebagai nilai tambah. Okay, nilai tambah buat kita semua, diri saya terutamanya, mengembangkan yang mana yang semakin kucuk, meluruskan yang semakin bengkok, okay, mencerahkan yang semakin gelap. Jadi kata-kata penjaga tu. Jadi seterusnya kita lihat slide bagaimana successful story ini boleh berlaku. Sebelum berlakunya successful story ini, kita ni fikir bagaimana nak mula. Okay, macam mana nak mula. Kemudian perlukah ada hasil sebelum kita tulis laporan? Ada contoh tak? Macam mana nak dapat idea? Dan juga banyak tajuk orang dah buat. Banyak tajuk orang dah buat. Yang selalu saya fikir inilah. Banyak tajuk orang dah buat. Okay? Tapi tak kenal maka tak cinta. Jadi kenal dahulu. Okay, apa yang kita nak buat sesuatu tugasan tersebut. Okay? Antaranya soalan ini lah yang saya maksudkan. Saya maksudkan. Jadi adakah selepas ini akan menjawab semua persoalan ini? Kita nantikan di akhir PLC nanti.
Kita lihat satu slide ini, iaitu menuntut ilmu itu wajib. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Kita sebenarnya dah maklum berkaitan hadis ini. Ya, sekarang ni kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini merupakan majlis yang mulia, yang merupakan kewajipan bagi kita lah, bagi kita, dan juga dengan kita menghadiri majlis pada petang ini menjadi motivasi kepada kita semua. InsyaAllah kita niatkan yang pertama, kita niatkan yang baik-baik. Niatkan yang baik-baik kerana Allah SWT baiki diri untuk membaiki kelemahan diri kita, diri saya dan juga orang lain. Kita lihat juga bukan setakat belajar sahaja. Bukan setakat belajar sahaja, tetapi mengajar juga merupakan konsep mudah. Mengajar ni kalau belajar menerima ilmu, mengajar menyampaikan ilmu. Apabila menyampaikan ilmu ini ada orang lain yang menerima ilmu. Jadi sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW ini merupakan mengajar, mengajar kepada sahabat-sahabat baginda, manakala sahabat-sahabat baginda pula mengajar kepada orang lain. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi proses mengajar ini dalam menyebarkan ilmu, Nabi Muhammad SAW bukan sahaja dalam proses tersebut baginda berhijrah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu. Hebat kan? Hebat kan? Bagaimana dalam mengajar, dalam menyebarkan ilmu, dua kaum dapat disatukan. Jadi kita ini yang saya tak boleh saya sendirilah. Saya sendiri hanya berupaya untuk mengajar orang-orang yang dekat-dekat dengan saya dahulu. Keluarga saya, anak-anak saya, rakan-rakan saya, kemudian pelajar-pelajar saya, dan apabila ada kekuatan di situ, barulah kita akan ajar orang yang jauh-jauh. Jadi dengan ini ia dapat motivasikan diri saya dan juga cikgu sekalian. Kita lihat di mana budaya successful story ini. Satu proses di mana kita belajar, kita mengajar. Kita belajar, kita mengajar. Jadi budaya ini kita perlu pupuk. Dan kita perlu semai supaya kita dapat meneruskan ilmu itu secara berterusan. Kita ini sangat-sangat bersyukurlah kerana kita berada dalam profession yang begitu mulia sebagai guru yang memberi ilmu, manfaat kepada orang lain, terutamanya pelajar-pelajar kita. Maka budaya ini seterusnya, budaya ini berterusan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ia membantu kita menambah baik diri kita. Menambah baik diri kita, maka kita akan membantu dan boleh ajar orang lain supaya ilmu itu berpanjangan, berterusan. Saya ingat lagi, sekejap saya admit dulu. Saya ingat lagi pada kali pertama saya mengajar di Kapit Sarawak. Kemudian saya diberi, pada masa itu saya mengajar matematik satu kelas, dan juga saya pada zaman PPSMI. Pada zaman PPSMI itu saya membawa kamus bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Masuk di sini, bila saya masuk kelas, saya mengajar. Dalam masa sama saya kena belajar. Sebab apa? Saya kurang mahir dalam bertutur bahasa Inggeris. Jadi lidah ni dah keras. Lidah ni keras, memang keras lah nak sebut-sebut perkataan yang istilah-istilah dalam bahasa Inggeris. Tapi Allah bisa tegar biasa apabila kerap kita
kerap kita berhadapan dengan situasi yang sama dan kita cuba memperbaiki, menambah baik, maka diri saya dapat memperbaiki keadaan sebelum kepada lebih baik semasa saya mengajar. Itulah proses yang kita telah lalui. Ini adalah kata-kata dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon. Most powerful weapon which you can use to change the world. Okay? Kita di bawah organisasi KPM. Jadi sebagai guru menjadi tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab yang sangat besar, sangat berat dalam melahirkan generasi kita pelapis yang akan pelapis yang akan meneruskan segala apa tu cara hidup kita. Cara hidup kita, segala-galanya lah. Jadi mereka ini merupakan generasi pelapis dan kita ini sedang menghasilkan senjata. Menghasilkan senjata. Mana senjata saya punya ni? Saya cuba ni. Ni senjata. Senjata, salah tekan. Senjata. Senjata di mana secara psikologinya. Secara psikologinya, bukan senjata yang betul tu kan. Untuk masa depan negara yang lebih maju lagi, khususnya dalam meningkatkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Macam pernah dengar kan? Falsafah pendidikan. Jadi seterusnya, siapakah guru yang berkualiti? Mengikut satu webinar yang saya ikuti, Dr. Zailah binti Zainuddin ni, dari segi istilahnya, definisinya, guru berkualiti ialah mereka yang mengamalkan amalan terbaik. Jadi kalau kita lihat amalan terbaik ini selalunya tidak tetap. Saya sendiri pun sangat dinamik. Semalam saya buat yang terbaik dalam kelas. Mungkin hari ini tak sebaik semalam. Ataupun sebaliknya. Apabila masa pandemik ini, dikongsikanlah pendapat beliau. Di mana beliau banyak kajian tindakan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah, strategi-strategi, dan beliau mengakui sendiri bahawa kaedah-kaedah dan strategi ini yang digunakan dalam PDP tidak lagi relevan kerana sekarang ini lebih kepada digital. Sejak pandemik. Jadi nasihat beliau agar kita ini sentiasa berusaha dalam meningkatkan penguasaan digital. Beliau juga ada bertanya kepada kami lah sebagai peserta webinar. Bagaimana nak memastikan amalan itu merupakan amalan terbaik dalam PDP. Jadi hari ini saya akan kaitkanlah successful story ini yang merupakan sebuah cerita pendek di mana saat-saat kejayaan di sebalik tabir, di sekecil-kecil usaha untuk kita membangunkan sekolah, mencapai kejayaan yang lebih besar dalam membentuk sebuah buku cerita, yang lengkap, iaitu SMKTM Showcase the Best School in Town. Jadi saya percayalah semua cikgu SMK Tuan Muhammad merupakan penulis cerita-cerita pendek ini. Penulis cerita-cerita pendek. Saya pun nulis, Cikgu Azura pun nulisnya, dan siapa lagi? Nak kena sebut semua, ramai kan? Dan
cikgu-cikgu sekalian adalah penulis cerita-cerita pendek ini yang begitu banyak usaha-usaha cikgu yang membolehkan kita ini menghimpunkan. Kita himpunkan amalan-amalan terbaik ini sama ada dari segi kurikulum, sasiah, kurikulum, walaupun sekecil-kecil usaha yang memberi impak dan hasil kepada pengurusan sekolah, kepada guru-guru dan juga kepada pelajar. Jadi saya kongsilah bagaimana cara successful story ini dihimpunkan. Jadi inilah saya berterima kasih jugalah sebab apa AD ni bukan datang dari saya, kerana saya mengambil jugalah template ini daripada PPD Tangkak. Jadi saya cuba bila saya menerima saya sediakan ni saya ubahlah sikit-sikit dari segi bentuk saja kan. Terima kasih PPD Tangkak. Jadi beginilah bagaimana kita nak jadikan dia satu cerita. Okey, macam saya beritahu tadi cerita-cerita pendek. Cerita-cerita pendek. Okey, sama ada successful story. Kalau ini contoh PDPR SMK Tuan Mat, cikgu juga boleh fikirkan, fikirkan selain daripada PDPR khusus kepada kurikulum ataupun kurikulum ataupun sasiah. Okey. Saya akan kongsikan template ini di mana kita seperti biasa nama sekolah, nama guru, kalau melibatkan panitia, nama panitia yang menghasilkan successful story ini. Okey, nama program yang dilaksanakan, dan juga tahun, tingkatan, sasaran pelajar-pelajar, pendekatan PDPR yang digunakan. Dan kita di sebalik itu kita letakkan gambar-gambar. Di sebelah kiri kita letak gambar. Kalau ada 10 gambar, kita buat 10 gambar. Kalau tak cukup ruang, kita buat lagi satu slide lampiran. Okey, sebagai satu tatapan, tatapan pada kita. Mungkin saya saya hampir bersara nanti kan. Saya hampir bersara nanti bila saya tengok balik, saya ingat masa tu saya berbaju merah. Berbaju merah sedang memberi PSC pada cikgu. Inilah template-nya. Bolehlah saya ceritakan pada cikgu-cikgu baru kan. Okey, jadi antara penerangan kisah cerita successful story PDPR di sekolah. Ini template PDPR, cikgu boleh ubah, tak ada masalah. Tiada halangan. Tidak ada siapa pun yang akan marah cikgu, akan betulkan cikgu, akan yang tak boleh, bukan tak boleh, akan apa sajalah kan. Okey. Jadi cikgu, saya ini akan kumpulkan semua successful story ini dari cikgu-cikgu mengikut bidang. Nanti saya akan bentukkan satu draft, kemudian di dalam draft ni mengikut bidang, kemudian semua guru-guru di bawah bidang masing-masing akan menghantar slide ini. Kalau cikgu merasakan slide ini tak begitu menunjukkan tak boleh menunjukkan begitu besar punya successful story cikgu, jadi cikgu boleh ubah. Saya tak ada masalah, cikgu boleh ubah. Okey, ini saya sediakan tapak asas saja. Cikgu boleh ubah. Cikgu usah risau betul ataupun salah, kecil ataupun besar. Boleh ataupun tak boleh. Jangan risau tu semua, kerana kita akan lihat, kita kan ada JU kajian tindakan sekolah menengah, sedia membantu. Cikgu Azura sedia membantu. Tapi di bahagian saya ni, saya akan himpunkan successful story ni sebagai langkah pertama. Jadi cikgu kongsilah amalan-amalan terbaik agar ilmu ini berpanjangan. Okay? Kongsikan cerita ini agar ilmu ini berpanjangan. Mungkin saya dapat belajar daripada Cikgu Azura. Lepas tu saya tengok successful story Cikgu Azli yang sama-sama saya matematik kan. Cikgu Sarifah Habibah, saya akan sebut yang ajar matematik lah kan. Okay, Cikgu Sarifah Habibah tu
mesti ada successful story yang ingin dikongsikan. Boleh saya, bila saya baca, wah betul kan? Okay, bukan satu tajuk yang besar, terlalu besar. Okay? Bukan tajuk terlalu besar. Hanya tajuk yang kecil, sekecil-kecil yang boleh mengubah segala-galanya. Sama ada impact dia besar ke, impact dia kecil ke, itu adalah kejayaan kita. Okey. Jadi cikgu kongsilah amalan terbaik ini agar kita dapat himpunkan sebanyak mungkin lagi cantik jalan cerita. Okey, lagi cantik jalan cerita Successful Story SMK Tuan Muhammad SMKTM Showcase the best school in town. Ini adalah contoh-contoh, contoh-contoh yang saya telah tulis. Jadi ada banyak lagi saya kena tambah lagi. Setakat sekarang belum sempat boleh masukkan tentang ECJIL, PDPR, kemudian dashboard ataupun apa sajalah dari segi PDP dan selainnya lah. Jadi kita boleh lihat di sini penerangan dan kisah, penerangan dan kisah cerita Successful Story PDPR di sekolah ini. Kalau saya lihat, memang saya namakan guru sebagai semua guru, kerana tanpa cikgu-cikgu semua, saya rasa sistem untuk dashboard PDPR ini tidak akan sempurna. Okey. Jadi tujuannya adalah memastikan murid-murid kita tidak tercicir dan cikgu dah lihat kan. Okey. Okey, ini juga yang seterusnya, contoh yang seterusnya iaitu nama guru Nur Azura binti Mahin yang melaksanakan iaitu My GKT's Room. My GKT's Room dapat kita lihat antara arahan sistematiknya dan aktiviti yang dilaksanakan, refleksi hasil daripada pembentangan murid dan apakah peranan cerita-cerita di sebalik takbir. Di sebalik takbirnya. Jadi cikgu, kalau cikgu tengok di ayat-ayat yang saya gunakan ni, ayat-ayat yang kata kalau cikgu Suleha tengok macam ayat terlalu apa tu orang panggil baku kan, ayat baku ikut spek bahasa Melayu kan. Kalau cikgu Suleha tanda mungkin saya dapat 90% ke atas ni. Okey. Tapi cikgu dah risau, cikgu boleh tulis sebagai satu ayat santai-santai pun tak ada masalah. Okey, ayat santai-santai pun tiada masalah, kerana daripada situ kita baru faham apa ceritanya, apa kisahnya kan. Kadang-kadang kalau menggunakan perkataan yang terlalu mengikut, memanglah kita kena ni kan, bahasa Melayu kan, bahasa Melayu kena memartabatkan bahasa Melayu. Tapi dalam masa sama, kalau cikgu merasakan cikgu ada perkataan yang sesuai untuk menggambarkan cerita cikgu, dapat menggambarkan segala kisah story kejayaan cikgu, cikgu boleh tuliskan di bawah tu, boleh ceritakan. Contoh pada hari, macam saya tulis, pada hari pertama sistem mengalami kesesakan melampau, cikgu pun boleh cerita pada hari pertama saya berjumpa pelajar tersebut. Skema sangat ayat saya kan. Okey, itu contoh-contoh lah yang saya boleh kongsikan. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Maafkan diri saya sekiranya ada kekasaran, keterlanjuran, tutur kata yang tersurat ataupun yang tersirat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang di sebaliknya pula asbab di atas kelemahan diri saya, hakikatnya juga datang dari Allah
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih atas tumpuan semua guru-guru dan perhatian cikgu-cikgu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator Cikgu Zaki. Wabarakatuh. Okey, terima kasih Anas dan Akasha, pembentangan yang hebat. Akasha boleh tengok dekat ruangan mesej tu, ruangan chatting. Okey, Juli telah memberikan makan yang tinggi untuk Saya sebenarnya tak sempat nak tengok mesej. Tak sempat nak tengok mesej. Kalau saya baca satu-satu ni, saya rasa saya tak boleh fokus pada perjalanan perjalanan saya nak ni. Nanti akan saya nak jawab soalan Cikgu Suleha je kan. Nanti masa tu drag. Okey, terima kasih Cikgu Zaki. kita testing tu itulah dia komen Juli hasil daripada Nasyid yang membakar semangat. Makin hujan makin semangat akan kita tahniah. Okey rakan-rakan, kita teruskan dengan soal kita yang ada pembentang kita yang kedua, Cikgu Nur Azura binti Mahin, yang memang rasanya memang untuk cerita tentang kerja tindakan ni memang agaknya orang yang agak fanatik lah, orang yang bersungguh-sungguh, yang sangat-sangat bersungguh-sungguh dan telah pun terbukti dengan mendapat anugerah dan juga pencapaian dekat daerah dan juga peringkat negeri, malahan peringkat kebangsaan. InsyaAllah kita dengar the untold story daripada Cikgu Nur Azura. Silakan Cikgu Nur Azura. Okey, terima kasih Cikgu Zaki. Okey, yang berusaha Tuan Pengetua, barisan guru pentadbir, rakan-rakan guru panel penjemputan, rakan-rakan guru yang saya kasih sekalian. Petik sekuntum bunga melati, bunga merekah di pagi hari. Saya berpantun menghiburkan hati, pemula bicara buat diri. Nak hilangkan nervous. Baiklah. Saya mulakan slot saya yang kedua iaitu Action Research, The Untold Story. Okay, maksudnya Action Research ni adalah kajian tindakan. Saya Englishkan supaya tak nampak macam berat lah. Nampak macam cerita Harry Potter. Betul tak cikgu-cikgu? Action Research, The Untold Story. Maksudnya satu cerita yang saya nak ceritakan pada cikgu-cikgu yang tak didendangkan kepada guru, yang betapa kajian tindakan ni ada manisnya di penghujung kita punya career kita sebagai guru. Okey, sekarang ni saya mulakan dengan lafaz bismillah. Saya harap rakan-rakan cikgu boleh angkat tangan to show your attendance here. Alright, good. Saya nampak Cikgu Fatia, Cikgu Azizan. Okay, ramai dah angkat tangan. Okay, good. Maksudnya cikgu-cikgu dengar saya punya suara. Nah, dengar suara saya agak-agak nervous ke? Okay. Saya nak mulakan dengan satu lagu pendek. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar Keti ku lamar, GC ku dapat. Okey. So daripada lagu saya ni, nafas saya nak macam ni dah perasaan penyanyi nak nyanyi. Okey, maksudnya perjalanan hidup saya sebagai seorang guru, saya mulakan dengan kajian tindakan. Okey. Untuk makluman cikgu-cikgu, 2017 pemulanya saya bergiat aktif dalam kajian tindakan. Okey, saya nak cerita sikit lah. Kajian tindakan saya tak jalan seorang. Okey, masa 2017 tu saya diamanahkan untuk buat satu pembentangan kajian tindakan peringkat daerah. Saya masa tu nervous dengan tak cukup masa.
Saya minta tolong Cikgu Akasha. Ni cerita sebenar lah, saya tak cerita pada semua. Saya cerita pada hari ni. The untold story. Okay. Okay, saya minta tolong Cikgu Akasha. Cikgu Akasha, saya nak kena bentang ni. Saya nak kena bentang dalam bentuk video. Saya tak sempat ni. Saya nak kena buat bahan lagi, saya tak sempat. Lepas tu Cikgu Akasha lah tolong saya dalam kajian tindakan, inovasi. Cikgu. So, Cikgu Akasha di sebalik saya ni, saya rasa banyak terhutang budi dengan Cikgu Akasha. So, saya sangat nak ucapkan terima kasih lah di kesempatan ni. Saya nak ucapkan terima kasih Cikgu Akasha. Dia lah pemula jalan saya 2017 untuk mengorak langkah ke peringkat negeri. Masa tu peringkat negeri dia tak minta bentang, dia minta video. Saya pula tak sehebat sekarang lah kot sekarang dalam pembinaan video. So saya minta tolong dia buatkan saya punya PowerPoint. Masa tu dia pakai Prezi. Hebat Cikgu Akasha Masa tu dia pakai Prezi, tolong saya buatkan. So macam smooth perjalanan saya tu dipermudahkan. Okay, saya teruskan. Okay cikgu ini adalah kitaran kajian tindakan. Okay, ada gelong 1 warna orange. Tak berjaya, kita buat gelong 2 warna biru. Tak berjaya juga, kita buat gelong 3. Okay, dalam setiap gelong tu asasnya ada 4 cikgu. Okay, kalau kita solat ada rukunnya kan. Sama juga kajian tindakan. Dalam kajian tindakan ada 4 rukun. Ada buat lalui. Pertama, perhati. Okay, saya gunakan satu yang pertama cikgu, perhati. Nanti saya akan terangkan dengan detail apa dia perhati. Kita perhatikan pelajar kita lah cikgu. Takkan kita perhatikan jiran kita pula. So kita perhati apa masalah pelajar kita. Yang kedua, daripada perhatian kita, kita refleks. Dalam bahasa Inggeris kalau refleks tu macam pantulan, betul tak? Kalau dalam bahasa Melayu tu, boleh cikgu bahasa Melayu bantu saya, apa maksud refleks? Boleh cikgu? Maksud refleks. Cikgu Soleha boleh bantu? Gelung kembali. Cikgu Soleha boleh? Okay, very good. Terima kasih Cikgu Tio. Renung kembali. Refleks means renung kembali. Okay, Google je Cikgu Zaki cakap. Okay, yang ketiga, maksudnya yang kita refleks. Daripada pelajar kita, apa yang kita buat sebenarnya sampai pelajar kita tak faham. Itulah maksudnya ayat mudahnya. Okay, kita dah tahu dah. Okay, pelajar kita tak faham sebab sekian. So kita rancang lah. Langkah ketiga kita rancang. Okay. Kita sekarang ni, kita dalam PDPR, PDPC ke PDPR, kita dah lalui 2 ni. 1, 2 kita dah ada dah. Kita perhati je budak kita tak faham. Kita perhati je budak kita tak gagal. Budak kita gagal. So apa kita reflect? Kita buat sesuatu lah. Kita rancang. Okay. Di peringkat mungkin SPM, kita ada buat perancangan, betul? Kita dah rancang dah. Rancangan tu lah kita dokumenkan sebagai kita punya kajian tindakan. So kita buatlah tindakan kita yang kita dah rancang. So gelong pertama. Andai katalah ni dalam percubaan tak berjaya. Jangan bersedih, lah tahzan, jangan bersedih. Teruskan dengan kitaran kedua, ulang semula, perhati balik. Dah macam gini pun tak boleh juga. Apa yang awak nak ni? Okay, kita reflect lagi. Kita rancang sampailah gelong lagi. Yelah, saya ni lama lagi nak pencen. So, saya akan cari satu kaedah supaya saya ni dapat menaikkan martabat saya lah sebagai seorang guru, meninggikan profession kita sebagai guru. Kita sambung. Okay, pengenalan. Okay, sebelum saya masuk pengenalan, kita nak tengok isu dulu. Okay, cikgu, isu. Okay, saya ada satu slide ni. Saya dapat daripada kursus Leadership Plus. Okay, sekarang ni saya lahir tahun 1984. Saya Cikgu Akasha. Yang kata muda-muda belia sekarang ni lah. Cikgu-cikgu baru posting pun saya rasa. Kami semua dalam generasi Y. Okay, di mana generasi Y ni macam inilah. Inilah senarai kemahiran kami, value kami, nilai kami. Okay, yang ini minta maaf cakap lah, ini lahir sebelum 80. Okay, zaman-zaman cikgu
Tuan Pengetua, Cikgu Zaki, Cikgu apa lagi? Cikgu Zaki betul kan? Gen X betul Cikgu Zaki? Okey. Cikgu Normala. Okey, yang inilah dalam Gen X. Tapi sekarang ni kita nak berdepan. Cikgu Zaki Gen siapa? Gen X Betul Gen X? Okey, saya Gen Y. Okey, cikgu kita tengok balik Gen Z. Okey, Gen Z ni gen yang belajar sekarang lah. Anak kita, anak saya lah. Anak saya lahir 2010. Anak saya lah Gen Z. So cuba tengok ada punya simbol gambar ni. Daripada simbol gambar kita tahu dah apa yang Gen Z nak sebenarnya. Generasi Z sebenarnya nak. So kita tengok. Okey, so kita kena senaraikan. So saya tengok. Okey, so saya minta cikgu-cikgu pergi saya sharekan link. Sekejap saya sharekan link. Cikgu-cikgu boleh ambil link ni. Sekejap cikgu, saya sharekan link dalam chat room. Okey, saya minta cikgu-cikgu semua sama-sama dengan saya. Cik, nak kerja sikit ni. Okey, saya sharekan dalam chat room. Cikgu minta tolong cikgu masuk dalam link tersebut. Saya sharekan dalam chat room. Okey, dalam chat room tu nanti dia akan buka, cikgu akan buka kepada Mentimeter. Boleh cikgu? Klik pada Okey cikgu, berjaya ke buka Mentimeter tu? Okey, berjaya ya. Okey, dia perlukan kod ke? Berjaya. Okey, terima kasih Cikgu Aminda atas respon. Okey Cikgu, dalam satu slide ni saya ada minta Cikgu typekan, nyatakan kekuatan Cikgu, anda lah Cikgu sebagai seorang guru di SMKTM. Saya seorang guru yang, kalau gambar saya tu, saya tunjuklah. Okey, teruskan Cikgu. Okey, bertanggungjawab, gigih, baik, kreatif, bersemangat, ceria. Okey, itu adalah identiti guru-guru SMKTM. Saya memang tak nafikan. Saya dah bersama dalam SMKTM selama hampir 13 tahun. Dan betul, semua guru lah, bukan Tuan Muhammad je, semua guru memang ada ciri-ciri ini. Ciri-ciri ini tak semua ada. Hanya karakter ni, saya katakan ni karakter ni hanya ada pada seorang guru. Betul tak? So guru tu berjiwa besar. Betul lah, saya setuju ayat tu. Guru tu berjiwa besar. Walaupun kelas kita 2 orang, tetap kita ngajar. Betul, sebab nak hantar laporan PDPR nanti. Okay, good. Okay, itu adalah kita sebagai seorang guru. Okay, kita teruskan untuk next slide. Penyayang, ceria, fleksibel. Okay, sentiasa mahu belajar. Okay, good. Saya simpan jawapan-jawapan cikgu. Okay, kita teruskan untuk next slide. Sekejap cikgu. Saya sharekan juga link tersebut. Saya sharekan juga link ini dalam chat room. Okey, ni yang kedua. Ini pasal pelajar pula. Okey, sorry, saya salah share. Oh, sama-sama. Okey, cikgu link yang sama, slide yang berbeza. Kita teruskan. Okey. Ini pula pasal pelajar kita. Tadi kita tengok banyak karakter guru. Okey, yang ini pula karakter pelajar. Okey. Dalam pelajar kita, dalam kita menghadapi PDPR cikgu, dia satu perjalanan seperti Harry Potter cikgu. Saya tengok Harry Potter dah ada 8 series dah. So cikgu, kita dah ada berapa series dah PDPR. So kita dah ada banyak series PDPR. So kita mesti buat satu yang lebih baik daripada series yang pertama. So nyatakan isu PDPR anda. Okey, apa isu pelajar kita? Cikgu boleh type dekat situ. Okey, apa isu murid saya? Okey, murid saya apa?
Murid saya respon. Okey, bagus. So murid kita respon. Culas. Lagi apa cikgu? Selalu tak hantar tugasan. Betul lah, kita tak nafikan. Pelajar ni dia hadir kelas tapi dia tak nak buat tugas. Dia punya pen dia tu tak ada dawat. Sebab kedai tak buka. Tapi bagusnya sekarang ni dah diminta buka kedai kan. So tak ada masalah lagi isu pelajar. Mungkinlah alasan tidak hantar tugasan tu sebab kedai buku tak buka. Okey. Kita terima alasan tu dulu. Okey. Yang cikgu senaraikan sekarang ni saya rasa dah ada 12 manja. Letak nama je. Okey, susah bangun pagi, banyak alasan. Inilah contoh-contoh behavior ataupun nilai pelajar-pelajar kita yang mana dia adalah generasi Z. Okey cikgu generasi Z. Maksudnya generasi Z kalau saya nak sebutkan, inilah dia dalam slide saya ni. Yang cikgu-cikgu dah tulis lah. Yang inilah kita punya pelajar. Isu kita nak hadapi pelajar-pelajar macam gini. Pandai berlakon. Okey, apa lagi tu? Hangat-hangat tai ayam. Betul lah tu. Letak nama je. Okey. Sebab tu kita, saya sukalah tak nak bagi nombor handphone, bagi nombor handphone mak ayah, senang. Kita boleh trace, kita call dia terus mak ayah sekarang ni. Dah tak ada lagi melalui pelajar. Lambat respon dia. Okey. Ini adalah contoh karakter 19 karakter generasi Z. So cikgu macam mana kita nak hadapi cikgu? Generasi Z ni. Apa lagi tu yang perahsia. Okey. Yang baru lagi saya tengok. Ada lagi ke nak naik? Okey, ini adalah karakter pelajar kita. Macam inilah isu kita sebenarnya cikgu. Saya sebagai seorang pengkaji, contoh dalam kajian saya sendiri rasa pelajar saya dah ajar dah 3 season PDPR. So saya rasa saya kena satu benda yang saya tak boleh lagi mengajar gunakan Google Meet. Saya tak boleh lagi mengajar menggunakan V-camera, lukis-lukis. Saya tak boleh lagi nak mengajar, faham tak pelajar? Jawapan tu terlampau. Saya soalan pelajar tu macam setakat, orang kata setakat nak melepaskan setakat melepaskan penyataan. Faham ke pelajar? Pelajar sebenarnya tak faham tapi tak terluah. Sebab dia tengok kita ni agaknya lah cikgu ni penat agaknya mengajar. Tak payah tanyalah bagi penat. Mungkinlah persepsi pelajar. So saya dah sendiri, saya rasakan saya perlulah kaedah BDPR yang baru supaya pelajar ni excited setiap kali masuk kelas. Setiap kali saya masuk kelas, saya tak mengajar seorang-seorang. 2 jam setengah contoh saya mengajar GKT, pelajar takkan saya 2 jam setengah. Habis saya punya ILO saya, contohlah. So saya akan minta, kerja kumpulan, PK21. Saya suruh budak bekerja dalam kumpulan, saya tinggalkan setengah jam. Contoh ini pendekatan saya. Setengah jam awak bincang-bincang, present. Bincang, bentang. Bila bentang tu baru kita tahu cikgu, kat mana pelajar tak dapat? Kat mana pelajar kurang? Rupa-rupanya contoh saya ajar perpaipan. Baru-baru ni saya ajar perpaipan. Nampak macam faham. Bila bentang, sebenarnya simbol pun kamu tak boleh nak tahu. Tak boleh nak lukis. Dalam kerja kumpulan pun ada kelemahan juga. Mungkin seorang dia yang jadi leader. Yang lain semua just pasif kan. Tu pun ada kekurangan juga. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita dah buat satu penambahbaikan. Cikgu kita teruskan. Saya teruskan. Slide saya. Cikgu, itu adalah pengenalan kita tentang pelajar. Isu pelajar. Saya dah terangkan tadi tentang isu pelajar kita generasi Z. Itu adalah isunya pelajar generasi Z. Dia tak sama macam kita dulu cikgu. Macam saya dulu saya ngajar. Cikgu ajar apa je insya-Allah saya boleh faham. Tapi kalau zaman anak saya ni, cikgu ajar belum tentu lagi dia faham. Dia tanya mak dia. Contohlah kat rumah saya sebagai mak kat rumah. Tapi saya rasa satu pengalaman lah untuk saya. Baru saya nampak anak saya tulis macam mana. Anak saya lelaki tu kan. Rupa-rupanya teknik tulisan dia tu sengit. Baru saya tahu. Bila duduk rumah ni baru saya tahu anak lelaki saya tu nampak macam handsome. Tulisan hodoh macam itulah. Kelebihan duduk di rumah sebagai ibu lah. Cikgu. Saya nak masuk seterusnya selepas isu, kita tengok kita perhati. Saya bagi lagi link. Saya copy link ni. Sekejap cikgu. Saya copy lagi link, saya share dalam
chat room. Saya harap cikgu join lagi. Ini bab isu telah selesai, ini bab perhatikan pula. Okay, jom cikgu kita perhatikan pelajar kita. Okay. Oh, sebelum saya terlupa, saya minta tolong Cikgu Sazwani untuk buat laporan PLC hari ini. Terima kasih Cikgu Sazwani. Okey, kita teruskan. Okey. Sorry. Macam puasa pula tersedak suara. Okey. Okey, saya bagi link cikgu. Cikgu satu link lagi. Link ini tentang pemerhatian kita sebagai guru. Okey, cikgu dah berjaya masuk. Wah, dah jawab dah. Hebat dah cikgu-cikgu ni. Okey, dalam pemerhatian kita sebagai semasa PDPR, didapati murid, sebenarnya cikgu, apa yang cikgu buat, apa yang cikgu buat sepanjang PDPR tu dah ada sebahagian dah dalam kajian tindakan. Cuma tak didokumentasikan. So tengok kita tengok kat sini daripada segi rekod 19 orang guru yang telah 22 sekarang ni, okey, mendapati 5 pelajar kurang berminat dan tidak fokus. Ni semua dapatan kita cikgu. Okey, kita boleh buat survey dalam kelas kita. Contoh, okey, 11 orang tidak melibatkan diri secara aktif. Itu pemerhatian kita. Kita jangan marah dulu pelajar ni. Okey, kita bagi dulu, kita minta dulu daripada dia. Okey, 2 tu kurang termotivasi. 7 tidak berani bertanya. Okey, majoriti menjawab paling tinggi sekarang ni nombor 13. Nombor 13 lah. Item yang kedua, tidak melibatkan diri secara aktif. So, majoriti pelajar kita dalam kelas 1 jam katakan. Dia hanya mendengar saja kelas kita. Dia hanya menunggu cikgu cakap, okay, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi, bye cikgu, bye cikgu, bye cikgu, terima kasih cikgu. Baru dengar suara. Sepanjang 1 jam tu tak dengar suara. Sebab apa? Kita sendiri, saya lah sebagai guru, saya sendiri kurang. Saya rasa saya kurang memberi satu aktiviti yang boleh ajak dia join sekali PDPR kita. So saya, ini baru perhati. Nanti untuk step yang kedua refleksi, okay, jom kita tengok refleksi. Ni baru yang ni. So jom kita tengok yang refleksi pula. Okey cikgu, yang refleksi yang kedua. Sekejap cikgu Okey. Ni refleksi cikgu. Ada tiga refleksi yang saya cadangkan lah. Cikgu boleh pilih mana satu yang ikut hierarki cikgu. Cikgu boleh pilih 1, 2, 3, 4 tu saya saja je letak cikgu Okay, cikgu pilih 1, 2, 3. Okay, daripada refleksi cikgu dah perhatikan tadi, refleksi adalah guru. Guru kenapa? Inquirykan diri berkaitan dengan guru sendiri. So guru ni kenapa? Okay, yang pertama cikgu boleh pilih 1, 2, 3, 4. Cikgu dah pilih ke? Pelajar kita macam ni sekarang cikgu. Gambar ni dia duduk, dia tak pegang apa-apa pun. Mungkinlah ada yang pegang buku, baguslah. Ni saya punya andaian lah, pelajar mungkinlah. Terutamanya pada PSV saya, okey. Kelas 4E. Mungkin cikgu, okey, antara yang tertinggi ialah pertama, cikgu memilih untuk upgrade kaedah PDPR. Okey, tu ranking yang pertama lah. So ramai guru, dalam sini ada 6 orang yang menjawab. Cikgu lain tak nak cuba jawab. Okey. Data-data ni saya akan simpan, nanti Cikgu Wani saya akan bagi satu salinan So kat sini kita boleh buat satu kajian. Tak semestinya kajian PDPR. Mungkin di pihak kaunselor boleh buat satu kajian tindakan. Macam mana ni nak motivasikan pelajar ni, mungkinlah. Itu daripada sudut kajian tindakan dari unit bimbingan dan kaunseling. Okey. Sekarang ni dah ada 14 orang guru respon. Ranking yang tertinggi ialah merancang aktiviti menarik. Maksudnya yang tertinggi, peratus tertinggi menunjukkan bahawa guru-guru ni sebenarnya dia nak rancang aktiviti menarik. Okey, dia rasa pelajar ni tak berminat, tak aktif. Tadi jawapan tadi adalah pelajar tu kurang aktif, so dia kena rancang aktiviti menarik. Tapi ada juga cikgu yang jawab tu, mu tunggu sekolah buka. Saya sebenarnya lawak je.
Tapi ada juga cikgu cikgu yang klik kat situ tu. Mau tunggu sekolah buka. Semua saya akan habiskan saya punya syllabus tak saya tahu, saya percaya. Yang nombor 4 saja je cikgu letak tu. Okay. Kita tak boleh tunggu sampai PDPR PDPC. Kita tak tahu pun sekolah tu bila boleh buka. So kita tak boleh bergantung kepada satu benda yang tak pasti. Wah, macam bagi ni pula kaunselor pula. Okay, jangan, kita tak boleh menunggu. So kita kena buat satu benda yang apa kata one step. Kita tak boleh tunggu lagi dah. Sebab kita dah lalui 3 season PDPR. So kita mesti upgrade diri kita. Kita mesti ubah, kita mesti rancang aktiviti yang lebih menarik. Okey cikgu? Okey, tahniah. Terima kasih atas respon. Saya teruskan. Okey, dari segi perhati tadi selesai. Cikgu dah boleh dah dapat idea dah. Okey, jom. Saya nak cerita kat cikgu apa dia format yang mudah kajian tindakan. Saya panggil dia KT KT, Cik KT, Miss KT. Tak kisahlah, KT, kajian tindakan. Okey, rupa-rupanya cikgu, kajian tindakan yang selama ni saya hantar itu adalah laporan. Okey, laporan tu sebab itulah saya rasa bagusnya tahun ni pendekatan JPNJ, saya sebagai JU kami dapat satu format baharu. Okey, rakan-rakan guru tidak perlu lagi membuat laporan. Laporan tu yang makan 20 page, 30 page. Macam kita nak buat master pula kan. Nak sama pelajar pula. Okey, sebenarnya sekarang ni JPNJ dah keluar 1 dan tahun ni pun dah hantar. Terima kasih kepada Cikgu Akasha. Antara wakil lah daerah Tangkak yang hantar kajian tindakan peringkat negeri. Okey, catatan ni mudah je cikgu. Saya tunjukkan. Dia hanya 3 page saja cikgu. Okey, jangan terkejut dan cikgu, memang 3 page. Sekejap. Saya bukakan link format catatan kebudayaan kajian tindakan. Sekejap cikgu. Sama ada saya punya link saya di-hack ataupun saya punya laptop loading. Okey, saya anggaplah di-hack. Okey, so saya buka dia punya bahan dia lah. Okey. Okey cikgu. Nanti saya akan kongsikan format mudah ini. Format ni cikgu, format ni hanya 3 page saja cikgu. Tak banyak pun, 3 page saja. Okey cikgu Cikgu tengok tepi ni. Nampak ke? Nampak ke? Cikgu Akasha, nampak ke saya punya apa ni? Word saya ni? Besarkan. Okey. Okey, jelas Okey cikgu tengok sini 1 of 3, maksudnya 3 page saja cikgu. 3 page saja. Maknanya apa benda yang nak kena ada dalam 3 page tu? Okey, yang pertama membuat pemerhatian. Ini contoh ayat cikgu. Dia dah bagi siap-siap ayat je cikgu. So daripada yang dibagi siap-siap ayat ni boleh nampak ke? Boleh nampak saya punya Boleh. Saya punya words boleh nampak Boleh jelas. Okey, daripada pemerhatian ni dia bagi ayat dah. Dia dah bagi skrip dah untuk cikgu. Cikgu cuma tambah je. Orang kata letak garam, letak ajinomoto, letak apa lagi? Letak perisa. Sedaplah cikgu punya kajian tindakan. Okey, ni yang pertama, pemerhatian. Gelung kita ada 4 rukun, ada 4. Okey, yang pertama pemerhatian. Cikgu tambah cikgu sikit-sikit dah. Dapat tunjukkan data. Okey, siap. Ini cikgu dah ada dah. Data ni cikgu dah ada dah. Cikgu dah pegang kuat dah. Muka pelajar pun dah boleh terpancar dalam pemerhatian ni. Kalau cikgu boleh screenshot muka pelajar kan. Okey. Yang kedua refleksi. Pun sama. Dia dah siapkan cikgu. Ayat-ayat dia. Okey, mengikut analisis. Analisis kenapa cikgu? Maksudnya contoh ujian cikgu buat. Ataupun PBD. Cikgu bagi soalan, latihan. Daripada PBD tu cikgu dapat tip. Saya ni pelajar tak dapat jawab pun. Tak dapat pun 10/10. Nanti sebentar lagi saya akan beri contoh saya punya kajian tindakan yang tahun ni lah saya masukkan. Saya masuk. Okey, ini contoh analisis kesilapan pelajar yang dapat kesan. Ni semua cikgu dah ada dah. Semua dalam kocek cikgu dah. Cikgu bagi sebelum soalan tu keluar,
Cikgu dah tahu dah jawapan pelajar tak boleh buat. Contohlah, cikgu semua dah kuat dah, semua cikgu dah memang tahu dah, arif dah. Okey, itu yang kedua, mereflect rukun yang kedua cikgu Okay, saya teruskan. Yang ketiga pun sama cikgu. Dia dah pergi dah. Apa objektif cikgu ni semua ayat-ayat semua dah beri. Cikgu just tambah saja dalam ayat ni. Cikgu murnikan sikit. Kalau cikgu nak copy macam kalau hujung pula kan cikgu, maksudnya kalau langkah kosong ni macam kalau hujung lah, dia biarkan kertas tu kosong. Seolah-olah ni macam kata ujian lah cikgu. Cikgu isikan jawapan-jawapannya. Macam itulah perumpamaannya. Jangan hantar kosong. Macam itulah. So kita naklah target tahun ni kalau cikgu bersama-sama kita dapatlah lagi banyak kajian tindakan dan kita boleh expose lagi banyak kajian tindakan ni peringkat negeri, kebangsaan, dan kita boleh jilidkan dalam buku jurnal mana-mana jurnal. Yang senang kali jurnal MPSM bawah pengetua kita. Okey? Kita jumpa dia, kita suruh minta tolong dia. Nanti senang dapat. Okey? Okey, seterusnya last kali rukun yang keempat yang terakhir. Melaksanakan. Dekat sini cikgu tulislah apa step pertama. Yang pertama apa-apa habis, selesai. Lepas tu ni gelung yang kedua. Okey, saya ulang tadi ada 4 rukun: perhati, refleks, rancang, tindakan. 1 gelung. Okey, daripada gelung 1 kita tengok semula. Okey, yang ni kena ada, wajib ada. Kenapa? Sebab daripada gelung 1 kita dapat apa? Guru perhatikan, okey, budak boleh menjawab. Budak dapat markah lebih tinggi daripada sebelum ni. Itulah kita punya dapatan kita. Okey, gelung yang kedua separuh je lah. Okey, daripada tu kita mereflect lagi. Okey, daripada saya punya buat ni, rupa-rupanya ni membantu mengatasi isu-isu saya. So selesai kajian cikgu. Okey, kalau tak maksudnya kalau lah pelajar tu masih lagi gagal, pelajar tu masih lagi tak dapat menjawab, cikgu buatlah gelung kedua. Sambunglah 4 rukun tu balik semula. Tapi saya percaya cikgu buat tu benda tu mesti ada impak dia. Takkan cikgu nak buat 2-3 kali kan. Cikgu mesti dah fikir satu step yang terbaik. Macam mana nak tolong pelajar cikgu. Saya yakin tu. Okay, kita sambung. Okay, saya tunjukkan satu link. Okay, saya punya kajian tindakan saya pada tahun ni. Okey, ini contoh saya cikgu daripada saya punya pemerhatian sepanjang PDPR yang ni, Jun, Julai ni, daripada PDPR saya dalam tempoh sebulan je. Saya buat hantar negeri. So tak lama cikgu ambil masa ni. Dalam tempoh sebulan saya dah boleh hantar. So saya harap it goes to you juga cikgu. Cikgu mesti boleh juga. Okey, ini adalah format yang sama. Saya cuma, orang kata saya dah murnikan lah. Saya dah murnikan. Dalam isu ni ada 1, ada 2. Okey cikgu. Kenapa saya murnikan macam gini? Ada daripada 3 slide tadi, saya dah hantar, saya dah murnikan. Saya dah campak garam, saya dah campak ajinomoto, saya dah campur Maggi cukup rasa. Saya dapat 9 page. Okey, daripada 9 page cikgu, sampailah item 1, sampailah ke item 20. Nanti saya boleh share juga yang ini cikgu ke item 20. 1 sampai 20 ni saya dapat dari mana cikgu? Okey, saya tunjukkan. Okey. Saya berdasarkan okey cikgu. Saya kena buat kerja work smart sikit lah. Sebab saya dalam tempoh sebulan saya kena hantar negeri. Sebenarnya Cikgu Zaki tahu saya buat ni Cikgu Zaki tahu kan saya buat ni dalam masa sebenarnya 2-3 hari je sebab saya nak backup negeri, PPD pada negeri. Okey, saya buat kerja smart lah. Saya buat ikut markah, ikut borang markah. Maksudnya, dalam borang markah ni, 1 sampai 20. Maksudnya, saya ni saya ni nak mudahkan menanda saya punya kajian. Contohlah macam tu saya punya fikiran saya lah. Saya buat cacat 1 isu. Okey, dia nampak kat samping kotak, dia terus tick berapalah skor 4-5, dia tak payah cari lagi. Tu saya punya kaedah lah untuk buat kajian tindakan. Saya murnikan balik daripada yang saya dapat daripada negeri, saya murnikan semula, saya buat item 1 sampai 20. 1 sampai 20 ni kalau cikgu tengok dia ada sama je rukun dia. Okey, mula isu, perhati, refleks, okey,
Boleh nampak cikgu Rancang, melaksana, perhati semula, reflect semula. Cikgu boleh nampak ke saya punya borang markah ni? Boleh? Okey. Okey, so 1 sampai 20. Cikgu saya beri cikgu pun saya punya 1 sampai 20 cikgu boleh guna cikgu ubah je ayat saya. Okey, contoh. Jom saya tengok contoh. Saya tunjukkan contoh. Okey, inilah format yang saya harap, saya garap dapat dihantar oleh guru-guru SMKTM. Format ni mudah cikgu, 9 page je. 9 page ni adalah, kenapa saya buat 9 page? Sebab saya dah siap-siap 1 sampai 20. Maksudnya kalau nanti juri tu di kalangan ketua bidang lah nanti. Cikgu Soleha, Cikgu Nuriyati, Cikgu Nurhayati, Cikgu Nurlela. Nanti ikut bidang. So setiap bidang tu cikgu guru ketua bidang akan analyse mulalah. Tengok ada tak isu 1 berapa markah? Ada tak? Kena tak? Relevan tak? Isu 1. Isu 2. Saya dah siap-siap dah cikgu. Okey. Jom kita tengok saya punya kajian saya cikgu Okey, saya punya isu. Ni tajuk saya copy, saya bagi siap-siap cikgu. Saya punya nota ni. Saya dapat kompak saya cepatkanlah. Saya bagi nanti cikgu tengok Isu saya ni ambil je cikgu daripada kita punya apa tu? Kita punya DSKP. Kita ambil DSKP. Okey, contoh. Murid masa keliru dengan simbol. Kenapa dalam DSKP ada suruh buat simbol. Dalam TP pun ada suruh nyatakan simbol. Kena betul ada yang turun naik. So saya kena isunya pelajar macam ni. Okey, saya perhatikan kelas saya daripada Google Classroom yang dihantar. Saya buat whiteboard.fi. Saya dapati memang pelajar saya tak boleh lukis simbol. Ni contoh saya punya apa ni, pemerhatian saya. Okey, dapat markah pun berapa je. Bila saya tanda, ngajar beria-ria 2 jam setengah. Rupanya tak faham juga. Sebab saya dah buat ujian sikit je cikgu. Okey, dapat ni markah sikit-sikit. Ni saya punya pemerhatian saya. So saya kena fikirkan macam mana yang bulat-bulat ni. Macam toge ni cikgu. Toge tapi tak ada mata. Okey, salah lah yang salah-salah ni. Dapat 2/9. Macam mana saya nak atasinya? Saya kena reflect. Ni contoh ayat reflect saya. Cikgu boleh ambil ayat reflect saya. Cikgu boleh tambahkan lagi, baik-baikkan dia lah. Okey, dalam refleks ni mungkin mengapa saya tak berjaya ni cikgu salin lah. Saya malas nak sebut ni, bancang. Okey, saya rancang. Okey, rancang ni penting. Okey. Okey, saya rancang, saya nak ajar lukisan pepaipan saya ni, saya nak gunakan teknik lain. Teknik R&D. Cikgu tengok saya nampak. Saya branding kan lah saya punya teknik. Teknik R&D. RD lah. So dalam aplikasi My Jamboard. My Jamboard means my tu my link. Jamboard tu Jamboard saya. RD ni apa? Kenapa saya besarkan? Bukan typing error. RD ni maksudnya saya punya teknik lah. Teknik RD. Okey. Okey cikgu ini saya punya khusus lah. Objektif khusus saya. Okey, selesai. Ini semua saya punya intervensi saya lah. Ini semua ada dalam skema permarkahan. So cikgu buat macam ni dah senang. Penilai dah boleh bagi markah dah cikgu. Okey, item nombor 11 ada. Mungkinlah kecil. 3 markah, 4 markah. So maksudnya R&D tu maksudnya apa? Oh, masuk R&D dah rotate and duplicate. Oh, okey. So saya dah buat. Okey, ni adalah ujian pra lah. Okey. Daripada ujian pra tu saya dah buat. Saya buat ujian post. Saya dah ngajar. Saya akan buat ujian post. Okey, tengok. Ni dia punya melaksana. Dalam banyak-banyak rukun. Rukun yang keempat ni panjang sikit lah. Sebab yang keempat tu kita nak laksanakan. Okey, nak laksanakan. Macam mana progres kita, langkah-langkah kita nyatakan. Okey, langkah pertama apa? Langkah kedua saya buat ni lagi sistematik. Langkah yang ketiga saya buat ujian pra. Sekali lagi ujian pra. Okey, langkah yang keempat saya perkenalkan saya punya Jamboard saya. Okey, langkah yang kelima saya kenalkan R&D tu apa. Oh, rotate and duplicate. Maknanya dia copy dapat jawapan macam ni. Sebenarnya cikgu kalau tengok asasnya macam inilah. 1, 2 asas dalam buku teks. 3 sampai 3, 4 aplikasi dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak edit. Pelajar saya lah. So saya buat macam inilah. So kat sini ni Jamboard cikgu. Dalam Jamboard ni saya copy paste senang je Jamboard ni. Saya dah guna senang je sebenarnya. Okay, saya buat sini satu tools. Okay, use
Duplicate and rotate. Maksudnya saya boleh duplicate, maksudnya simbol-simbol ni contoh jawapan pelajar. Maksudnya digunakan cikgu. Simbol-simbol ni dia use duplicate. Kalau dia perlu rotate, dia rotate lah. Contoh. Ni saya punya kajian saya. So saya dengan menggunakan Jamboard, aplikasi tu, tapi teknik ni tak ada dalam Jamboard. Saya kena insert simbol tersebut. Tu teknik saya lah. Dalam kajian tindakan ni, sorry, dia tak nak kita besar-besar cikgu, dia punya skop dia. Cukup setakat cikgu beri satu kaedah yang mudah. Pelajar seronok. Macam saya ni saya nak ketengahkan pelajar aktif, PK21, dan juga saya dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Okey. Selesai saya punya ujian pros, pros pula. Pos mendapati, ini dia punya markah. So daripada 2, 1 kok, dapat 9, ada yang dapat 10, ada yang dapat 7. Okeylah cikgu. Okey. Akhir sekali, ni semualah refleksi-refleksi ni. Saya jadikan dalam bentuk table supaya penanda, juri, senang nak tanda. Item nombor 12 dah ada dah. Item nombor 16 dah ada dah. Tinggal tanda. Sekian. Habis sampai 18, refleksi semula. Habis nombor 20. Cadangan tindakan. Okey, mungkin saya boleh buatkan latihan digital lain untuk topik yang lain yang bersesuaian. Okey. Setakat ini. Habislah saya punya pembentangan saya. Okey. Sebelum saya mengakhiri saya punya pembentangan dah pukul 4:05, minta maaf telajak masa. Okey, ini cadangan penghantaran. Okey, untuk slot tadi, slot pertama, okey, saya ada minta pandangan daripada PK1. Okey, mencadangkan kalau boleh slot 1 tadi, slot apa tadi Cikgu Akasha tu? Successful story dapat dihantar dalam tempoh seminggu. Dalam tempoh seminggu. Maksudnya cikgu, dalam bulan Ogos, okey, pada 19 Ogos, mana seminggu daripada sekarang, 12, 7 hari tambahkan 19 Khamis depan. Kita di kalangan guru-guru saya mintalah, saya berharap, okey, dapat hantar 1 slide. Nanti dalam mana? Dalam Google Drive yang Cikgu Akasha akan berikan nanti. Ini untuk slot 1 dalam tempoh seminggu. Kenapa seminggu? Sebab benda tu dah ada dah. Cikgu dah buat dah sepanjang PDPR yang ini. Okay. Just create successful story. Simple, 1 slide. Okay. Sebenarnya cikgu, apa yang cikgu buat pada Cikgu Akasha punya pembentangan tu, sebenarnya tu adalah langkah pertama untuk saya, kajian tindakan. Okay, saya dah bincang juga dengan pihak pengurusan. Untuk kajian tindakan, saya berharap dalam tempoh sebulan. Lama ke pendek ke apa cikgu? Kalau sebulan ni lama ke pendek cikgu? Daripada tadi tu seminggu. Okay, seminggu untuk hantar Cikgu Akasha punya tugasan lah. Okay, tugasan Cikgu Akasha lah orang kata Okay, 1 slide. Okay, pada saya pula perlu hantar dalam tempoh sebulan. Sebab apa sebulan? Sebab 9 page. Tapi sebenarnya minimum 4 page. Maksudnya saya bagi kita 3 format, 3 page. Cikgu tambah garam sikit, cikgu tambah gula, cikgu tambah benda-benda yang menarik lah. Ajinomoto, tomato. Kalau ada apa cikgu tambah, dapatlah beberapa page cikgu hantar. Hantar pun sama. Nanti Cikgu Akasha akan bagi 1 link lagi untuk hantar. Maksudnya kita akan ada 2 folder. 1 folder untuk slot Cikgu Akasha. Slotnya? Lupa lah saya cikgu. Slot apa Cikgu Akasha? Successful story. Successful story. Okay, 1 lagi folder. Folder untuk saya punya lah. Iaitu Action Research The Untold Story. Maksudnya cikgu buat dalam bentuk 4 page. Saya buat 5 page untuk negeri. Cikgu setakat sekolah 5 page dah okey dah. Macam itulah. 5 page dalam tempoh sebulan. Boleh cikgu? Kalau boleh, angkat tangan cikgu. Raise your hand. Ada ke yang raise your hand? Ada ke yang raise? Oh, tak ada lagi ni. Objektif tak tercapai. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, ini adalah saya punya project calendar. Okey, maksudnya daripada bulan Ogos, seminggu tu successful story, Cikgu Akasha punya slot. Okey, projek yang kedua, catatan. Catatan cikgu 4 page, 5 page cukup. Catatan, pembudayaan. Saya tak minta antar negeri. Sebab untuk negeri dah settle dah. Just untuk koleksi supaya kita ada backup tahun depan ke peringkat
daerah dan negeri. Okey, September sebulan cikgu catatan pemberdayaan kajian tindakan cikgu. Terpulang cikgu boleh buat apa-apa sebarang catatan kajian tindakan cikgu. Penambahbaikan. Ada cikgu kata nak buat aktiviti yang menarik, nak upgrade kaedah, cikgu boleh buat di sini. Okey, selepas tu kita akan submit. Cikgu akan submit dalam Google Drive. Kita akan minta tolong juri di kalangan ketua bidang untuk menilai. Ada 4 bidang. So 4 bidang akan nilai masing-masing lah sebab dia lebih mahir. Okey, daripada 4 bidang, daripada 4 bidang tu, akhirnya kita akan dapat 4 ikon lah. So saya mengharapkan mana-mana guru yang telah berjaya hantar, cikgu dah telah nilai, kita bagi pengiktirafan. Saya harap nanti di penghujung tahun 2021 akan ada satu anugerah ikon guru untuk penyelidik. Saya mengharapkanlah, saya harap tak ada masalah kot di pihak pengurusan tu tak cikgu Tuan Pengetua. Nak test pengetua ada tak? Okey. So di akhir nanti kita akan submit 4 ikon guru setiap bidang dalam kajian tindakan. Okey, sempena Hari Guru Kualiti. Okey cikgu. Last kali cikgu. Tak maaf dah 10 minit berlalu. Okey, last kali cikgu. Apa impak dari sebuah kajian tindakan? Okey, ni saya jujur saya kata cikgu ni saya punya perjalanan saya. So impaknya pertama, saya rasa saya dapat meningkatkan kualiti saya sebagai seorang guru. Yang kedua, saya dapat submit benda yang sama dalam kajian tindakan. Saya boleh submit dalam benda yang sama dalam inovasi. In the same time, benda-benda ni digunakan sedalam guru cemerlang. Saya ada cerita satu link ni. Saya harap boleh dengarlah link ni. Tuan Kasha boleh respon tak kalau tak dengar Cikgu Helmi Cikgu Helmi. Saya harap suaranya boleh dengar. Boleh dengar ke? Tak dengar. Tak dengar Okey. Tak dengar tu. Okey, boleh. Dah dengar ke? Okey, dah dengar. Tapi dah padam balik. Sangkut-sangkut. Tak dengar lah. Tak dengar lah Okey, tak apalah, nanti saya share. Ini contoh kejayaan Cikgu Helmi. Cikgu ni cerita. Okey, cikgu. Semua cikgu, terutama yang cikgu-cikgu barulah saya cikgu baru. Okey, cikgu bukan barulah, maksudnya 10 tahun, 20 tahun ke bawah tu cikgu barulah saya lah. Okey, mungkin cikgu rasa tak cukup semangat nak mengguru cemerlang kan. Okey, macam mana kita nak jadikan kita ni, laluan kita ni betul? Cikgu pertama, kalau saya lah, saya ceritakan pengalaman saya. Kalau pertama tu saya melalui kajian tindakan, saya melalui inovasi. 2 ni saya pegang kuat-kuat, saya terus mohon GC. Sebab tu saya nak bagi pendedahan pada guru-guru muda lah terutamanya. Yang GG41, ni laluan strategi cikgu lah untuk memohon guru cemerlang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator Cikgu Zaki. Terima kasih. Okey, terima kasih Zura atas pembintangan untuk topik itu. Agaknya memang yang terlibat dengan kajian tindakan ni nak urutkan punya skala buruk tu memang menyanyi. Zura? Apa cikgu? Okey, dalam talian kita ni kita kajian tindakan ni yang kajian tindakan untuk kurangkan punya skala buruk menyanyi. Betul cikgu. Betul. Saya Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita ada jurulatih terlibat Cikgu Normala di Bali, terlibat dengan kajian tindakan skala rendah. Tak apa, kita benarkan Cikgu Normala untuk menyanyi jika itu ada ini terlibat kajian tindakan. Untuk kita lihat kegiatan untuk kita tanya apakah persediaannya. Sebenarnya sebab Cikgu Normala grup ini akan terlibat dengan e-curriculum peringkat kebangsaan. Jadi kita persilakan Cikgu Normala. Okey, terima kasih moderator Cikgu Muhammad Zaki bin Saleh, yang berusaha Tuan Pengetua Cikgu Safian Ismail, barisan panel Cikgu Nur Akasha dan juga Cikgu Nur Azura. Okey, minta maaf ya. Okey, sebenarnya saya masih baru lagi dengan kajian tindakan ni.
saya lebih menjurus kepada inovasi sejak tahun 2014. Saya sentiasalah johan untuk peringkat daerah lah, dan peringkat negeri 2 kali saya untuk inovasi tempat kedua. Dan kali ini PPD telah menawarkan saya untuk menghantar sekolah rendah kita, untuk daerah Tangkak ada 2 peserta untuk dihantar untuk e-kolloquium pembelajaran sepanjang hayat peringkat kebangsaan, dan insyaAllah dia bermula daripada taklimat yang saya dapat pada bulan Mac hari itu. Dan seterusnya kita ada susulan lah, kita dengar taklimat, lepas tu kita kena hantar laporan, kita kena buat poster. Dia memang agak lagi complicated lah daripada yang Cikgu Zura bentangan ni. Pada saya yang Cikgu Zura bentangan ni agak lebih mudah, lebih detail. Kalau cikgu-cikgu dah terlibat memang pada saya dah mudah lah. Dan tahniah saya ucapkan pada Cikgu Zura sebab dapat memberikan penjelasan dengan begitu detail dan terperinci. Dan saya harap ramai lagi lah cikgu-cikgu SMK Tuan Mamat dapat menyertai kajian tindakan, sebab kita pun akan ada juga kajian tindakan untuk peringkat daerah. Dan sekolah rendah saya di bawah saya, dan saya pun telah menyusun beberapa guru yang telah menghantar pada saya. Memang saya push lah semua cikgu-cikgu yang terlibat tu, penyelarasnya. Okey. Untuk e-kolloquium tu memang agak padat lah. InsyaAllah pada 18 hari bulan ni saya akan membentang bersama dengan Ustaz Fakhur Razi dari SK Sagi Kampung. Diharapkan pembentangan tu berjaya dan saya dapat membentangkan dengan baik bersama dengan Ustaz wakil daripada Tangkak. Sebab dia tak salah 36 peserta sahaja untuk kali ini. Okay. Memang saya sebenarnya saya sangat terhutang budilah kepada Cikgu Azura. Apa-apa memang saya akan refer pada beliau lah, sebab saya menjurus pada inovasi. Bila inovasi dengan kajian tindakan, teknik penulisan dia agak berbeza. Kalau inovasi kita just fokus pada bahan kita, tapi kalau kajian tindakan kita akan fokus daripada mana kita nak mula. Kita kena cari isu. Kalau inovasi kita cipta satu bahan, kemudian kita apply pada murid. Kita cari murid yang bermasalah, tapi kajian tindakan kajian yang kita buat tidaklah menjurus sedetail kajian tindakan ni. Dan saya pun ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu SMK Tuan Mamat dan juga di bawah pengurusan Tuan Pengetua Cikgu Safian Ismail. Dengan adanya Cikgu Nur Azura dah jadi GC pun dah sekarang, alhamdulillah. Congkirlah sebanyak ilmu pada beliau. Dah pun wakil kebangsaan, wakil daerah jangan cakap lah, sama-sama dengan saya 2019 hari itu. Jadi saya harapkan lebih ramailah lagi cikgu-cikgu daripada SMK Tuan Mamat, dan juga kita minta Cikgu Zura jugalah dengan Cikgu Mazaki kita, PPD, untuk sebarluaskan pada peringkat sekolah menengah. Sebab untuk sekolah rendah saya dah sebarluaskan. Jadi untuk itu sajalah maklumat. Saya harapkan doa-doa daripada cikgu-cikgu, semoga saya dan ustaz dapatlah menyampaikan kajian tindakan kami nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cikgu Mala. Okey, itu dia persediaan untuk pembentangan di kolloquium peringkat kebangsaan. Kemudian pendidikan bahagian perancangan dan pendidikan dasar. Kalau tentang kajian tindakan ni dia ada EPRD, Education Program and Information Development. Mungkin agaknya kita dengarkan penjelasan daripada Cikgu Muhammad Zaki Samsudin, Sesi Plus Tibet PPD, juga penyaras kajian tindakan daerah, untuk menceritakan tentang ibu, penyataan dan juga harapan PPD sendiri. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, yang berusaha Tuan Pengetua, Cik Safian, barisan panel hebat, Cikgu Akasha, Cikgu Azura, panel jemputan, JU Kajian Tindakan, daerah kita lah, sekolah rendah, Cikgu Mala, barisan pentadbir, SMK Tuan Mamat, guru perunkanan dan semualah yang mungkin saya tak sebut di sini, langsung tak merendahkan takzim saya lah. Semua rakan-rakan guru, rakan-rakan guru SMK Tuan Mamat yang beriman, yang juga dirahmati Allah. Salam saya, salam ma'al hijrah, masih awal lagi kan, boleh kan? Selamat petang. Dan satulah saya memang ucapkan setinggi-tinggi tahniah lah
dalam keadaan ya, walaupun dalam keadaan pandemik macam ni kan, guru-guru SMK Tun Mamat masih boleh menyediakan wadah seperti ini kan, pendedahan kepada guru-guru ialah dalam keadaan yang serba dengan kita nak layan lagi kerena anak murid kita kan, dunia dengan tak penuh ketentuan dalam PKP 3.0 ni. Okey, macam inilah. Kita pendekkan cerita je lah. Sebenarnya kajian tindakan ni sebenarnya melibatkan guru sebagai kerja buat kita dalam proses menambahbaikkan. Kemudian kita selesaikan masalah harian kita buat refleksi, bagi dapatkan idea, kemudian kita membawa pembaruan dalam amalan-amalan yang ingin kita baiki. Kemudian kita laksana, kemudian kita semak, tengok hasil kebersaanannya. Jadi kalau di BPD ni, harapan BPD tak lain hanyalah kita nak meningkatkan penyertaan guru-guru. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey, harapan cuma itulah, kita nak tingkatkan penyertaan guru-guru lah. Penyertaan yang lebih ramai kan oleh guru-guru kita. Kemudian dengan kajian tindakan ni seperti yang diberitahu oleh Cikgu Azura tadi, dia sebenarnya ataupun Tuan Pengetua sendiri pun dia tahulah, jika kita kalau kita nak buat ada kenaikan pangkat, kalau kita nak mohon GC kan, kenaikan grade, sebenarnya dia boleh menyumbang kepada grade ataupun skor lah kan, untuk kita. Kalau contohnya kalau kita ada permohonan untuk untuk dapatkan anugerah perkhidmatan cemerlang contohnya kan. Kemudian harapan BPD memang masih sama lah sebenarnya. Satu guru, satu kajian tindakan, masih valid lagi lah. Tetapi dalam tempoh pandemik ni mungkin ialah keadaan PDPR ni tiadalah penekanan tu sangat kan. Jadi itu yang keluarnya format yang dikeluarkan oleh EPRD. Format ni sebenarnya dikeluarkan oleh EPRD, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia kita. Sebenarnya format tu dikeluarkan oleh mereka. Kemudian pada tahun ini kita cuma mengharapkan dapat 2 penyertaan dari sekolah menengah, 2 penyertaan dari sekolah rendah untuk kita bawa ke peringkat negeri lah. Dan kita pun telah hantar dalam keadaan yang serba kelang-kabut kan, dalam serba tak menentu ni, dalam dunia pun dalam keadaan macam ini, dalam keadaan guru-guru dengan PDPR-nya dan macam-macam lah hal ya. Jadi kita dah selaraskan, kita dah hantar dan kita tunggu je lah, insya-Allah adalah nanti keputusannya. Itu je lah sebenarnya daripada saya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zaki bin Samsudin, SIC Plus Tigret Tangkap Meras Kajian Tindakan Daerah. Ingatkan yang kita dalam forum ada kita Secret of Success. Terima kasih kepada pembentang pertama Cikgu Nabashah Nordin untuk tajuknya Successful Story, dan pembentang yang kedua Cikgu Nazra Mahin Researchers The Untold Story. Takut juga kepada panel jemputan kita Cikgu Nawala binti Bahari, Direktur Utama Kajian Tindakan Daerah Skala Rendah, dan juga kepada pegawai PDD kita Cikgu Muhammad Zaki bin Samsudin, dan juga terima kasih juga kepada pihak pengurusan, ketua pengetua dan juga rakan-rakan guru yang hadir dalam PSC kita pada hari ini. Allah, minta maaf segala kekurangan yang berlaku sepanjang dari segi kita. Cikgu Zura. Cikgu Zura, kita ambil nama dulu Cikgu Zura. Cikgu Kasyah. Saya ada tambahan tadi. Saya minta maaf lah sebab tadi video saya tak nampak. Rupanya kabel tu dah tak ketat kan. Jadi muka saya tak nampak. Saya suruh saya minta cikgu-cikgu buka video. Rupanya video saya tak ada kan. Okey, terima kasih semua atas kerjasama. Okey, terima kasih. Okey, dah gambar ya. Okey.
Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Mazaki, Cikgu Nur Mala, rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cik Safian. Ya, sama. Semua warga SMK Tun Mamat dan semua JU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. You cheer me up, put a smile and say it'll be alright. It'll be alright. Thank you, Mom and Daddy. Thank you to teachers and my friends. Thank you, everybody. To you, I say thank you. You shaped me, helped me, always by my side. Always by my side. You cheer me up, put a smile and say it'll be alright. It'll be alright. Thank you, Mom and Daddy. Thank you to teachers and my friends. Thank you, everybody. To you, I say thank you. Arigato, merci, shukran, danyabat, kopkun, gracias, 感恩, kamsahamnida, 谢谢.